explanation lah atau tiga lah. Senang aku buat poster. Selagi belum ada. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik, okey. Kita sambung kita punya isu mengenai cerai lafaz talak 3, iaitu cerai lafaz yang dilakukan di luar daripada mahkamah. Mungkin berlaku di rumah, mungkin berlaku dalam perjalanan kereta, mungkin berlaku di antara alam maya, contohnya pakai WhatsApp, pakai email, okay, mungkin pakai Telegram, SMS. So, hari subuh ini kita mau bincang pasal benda ni. Jatuhkah talak jika suami melafazkan talak 3? Itu isunya. Sama satu lagi, Uncle mau share beberapa kaedah ataupun cara ataupun selalu orang tanya Uncle ada cara ke macam mana mau buat lafaz talak 3 ni mahkamah ni supaya jadi talak 1? Itu isu dia. Actually Uncle tengah handle case tersebut dan masih berjalan, okay? So Uncle akan ceritakan macam mana Uncle punya kawan-kawan peguam yang pernah handle kes tersebut di negeri lain dan alhamdulillah telah berjaya di peringkat mahkamah rayuan. Okay? So maksudnya Uncle punya rakan guaman ni dia fight untuk talak 3 menjadi talak 1 tu daripada mahkamah rendah hingga ke mahkamah yang lebih tinggi. So benda-benda beginilah yang Uncle mau share, yang berkemungkinan besar tidak ada orang yang share tentang kes tersebut di mana-mana media sosial lah. So oleh kerana Uncle sedang handle kes tersebut, so dan Uncle ada study beberapa kes tersebut untuk dipraktiskan di perundangan Sabah. So benda ni Uncle boleh share sikit-sikit supaya ramailah orang mungkin mangsa isteri yang ditalak 3 ni disebabkan oleh suami dia yang terlalu marah, yang tidak boleh kontrol sampai terlepas cakap tu, adalah harapan. Okay? So benda itulah yang Uncle mau explain pada subuh kali ini. Maksudnya masih ada harapan, tapi jangan tersilap langkah. Okay? Apabila kamu tersilap langkah, maka benda ini akan menyebabkan kes itu tidak menyebelahi kamu. Okay? Okay, so kita sambung balik. Syami Klate join. Oh, apa khabar Puan Syami? Kelate alik mana? Okay, sepatutnya yang cerai 30 hari bulan 5, tapi tunda pergi 18. 1 hari bulan 8. Perceraian persetujuan bersama. First time. Okay, apa isu dia tu tuan, puan? Okay, kalau suami lafaz talak 3 di WhatsApp tapi belum buat laporan di Jabatan Agama, dia ada tempoh ke Uncle? Yes, ada. Kurang dari 7 hari, kamu tidak kena denda lewat. Limpas 7 hari, kamu kena denda lewat. So, double lah denda untuk si suami, bukan si isteri ya. So, pertama suami kena denda 1,000 sebab lafaz cerai di luar mahkamah. Kedua, lambat daftar dalam tempoh 7 hari. So, double lah. Adakah masuk mahkamah boleh terus lafaz atau kena kaunseling dulu? Kalau lafaz cerai untuk persetujuan, kamu tiada kaunseling. Terus saja. Sebab ada persetujuan dua belah pihak. Oh, suami kena denda. Ya, puan. Suami sahaja yang kena denda. Si isteri tidak kena denda. Okay? So, maksudnya, begitulah suami. Kalau si suami itu degil, tidak mau kasih lapor, takutlah konon berlaku, tidak apalah. Lepas 7 hari baru kamu lapor, biarlah dia kena denda 2 kali. Kan?
Maksudnya 2 denda lah yang bakal didenda kepada si suami. Aku belum cerai tapi dia tidak pi rumah bini dah. Apa ni? So, apa soalan dia? Bagi Uncle soalan. Uncle, Mahkamah Syariah Kota Belud buka ke minggu ni. Begini, Uncle belum lagi tahu pasal bab mahkamah. Uncle baru dapat tahu mahkamah kes tunda. So, maksudnya kes tunda tidak boleh lah pergi mahkamah. Okay? Uncle ada bagi satu notis yang Mahkamah Sabah tutup 1 hingga 14. Okay? Jangan tanya Uncle pasal buka mahkamah atau tutup sebab Uncle masih belum sampai office lagi. Pagi ini mungkin first day Uncle masuk office. Baru Uncle boleh find out mahkamah buka ke tidak. Okay? Setakat ni. Tapi kalau kes orang awam memang tiada harapan untuk pergi ke mahkamah 1 hingga ke 14 hari bulan. Sebab ada sudah notis daripada kehakiman Mahkamah Syariah Negeri Sabah bahawasanya semua kes ditunda. Risau juga takut makin lambat. Apa yang lambat? Tapi ada anak baru 2 tahun, kalau saya mau boleh dapat ke saya ke anak saya tu. Okey, begini, bagi soalan Uncle yang lengkap, jangan main putus-putus. So, Uncle pun tidak faham. Tanya macam gini, adakah bapa layak dapat hak jagaan anak? Adakah ibu dapat hak jagaan anak bagi umur anak yang berapa tahun ke bawah? So, senang Uncle jawab. Jangan bagi statement, so Uncle susah mau jawab. Okey, di FB. Okey, Assalamualaikum. Yang baru join tu, boleh beritahu Uncle yang kita sambung ni. Daripada mana tu puan? Ada soalan? Soalan seterusnya. Tapi ada anak baru 2 bulan. Kalau saya mau boleh dapat ke anak saya tu? Saya ni siapa? Ibu ke bapa? Kalau ibu, alhamdulillah, memang boleh dapat, tiada masalah. Okey, sebab prioriti hak penjagaan anak adalah kepada ibu. Itu dalam Undang-Undang Syariah, Section 82. Boleh cek. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, ramai yang join ni TikTok. Okey. So, yang baru join tu, boleh bagi Uncle diamond kah? Boleh bagi bunga kah? Boleh bagi nasi lemak kah? Okey. Yang di FB apa? Boleh bagi good-good kah? Share. Oh, share. Boleh bagi share. So, kita punya live ni boleh share di mana-mana untuk kita menyumbangkan kita punya ilmu. Mudah-mudahan dapat pahala disebabkan kita kasih faham orang, kasih tahu orang mengenai ilmu undang-undang syariah. So, subuh ni kita cerita pasal talak 3. Okey. Belum ada soalan, so Uncle mau explain lagi macam mana cara untuk kamu buat tuntutan talak 3 tu jadi talak 1, okey? Tapi ada anak-anak baru 2 bulan. Kalau saya mau, okey, kamu baru kahwin kah? Kalau kamu baru kahwin, ada kemungkinan si bapa tu boleh dapat. Tapi bagi anak yang tidak pisah susu badan, biasanya hakim akan serahkan hak penjagaan anak kepada si ibu. So don't worry. Ya, Papa Ustaz apa ni? Ya, Papa Ustaz, sorry, saya bukan orang Malaysia. Pasal tu soalan susah sikit. Oh, kamu ini tidak ada masalah. Bukan orang Malaysia, yang penting ada pasport tinggal di Malaysia. Kawin orang Malaysia. Kalau anak tak sah taraf, bolehkah minta nafkah dekat bekas suami? Tidak boleh. Dari segi undang-undang tidak boleh. Tapi boleh minta kasihan sama bapak dia. Okey? Banyak orang tanya ni, tidak adil. Adilkah kamu buat anak sebelum kahwin? Memang tidak adil kan? So, kamu boleh minta belas ihsan bapak biological dia. Kalau mau bagilah. Kalau tidak, itu tanggungjawab si ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana jika bapa
dari anak tidak menafkahi anak dan istrinya selama 8 bulan. Okey, kamu ada dua option. Option yang pertama adalah buat tuntutan nafkah di mahkamah syariah terhadap nafkah anak maupun nafkah istri. Yang kedua, option kamu adalah istri tu boleh pohon cerai disebabkan oleh perlakuan suaminya yang kurang bertanggungjawab. Walau bagaimanapun bercerai, dia terus buat tuntutan nafkah anak. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Pernikahan saya belum didaftarkan oleh imam. Sekarang saya ingin bercerai. Begini, Imam yang daftar. imam yang daftar, salah besar kamu nih. Selalunya daftar nikah nih bukannya imam tapi kamu. Okey? Imam nih hanya menikahi. So, mana-mana pernikahan nih perlu didaftarkan di Jabatan Agama. So, pastikan kamu mendapat nikah daripada imam yang bertauliah. Selalunya imam-imam yang tidak bertauliah ni yang bagi alasan berdukang, dia cakap dia belum daftar. Kebiasaan imam selepas menikahi dia terus daftar ke Jabatan Agama. Tiadalah yang tangguh sampai berminggu-minggu sebab itu SOP dorang. Okey, sebab kita mau daftar pernikahan tu. So kalau kamu jumpa imam yang alasan dia tidak daftar, uncle boleh jamin itu imam tidak bertauliah. Dia memang pok duit saja. So pasal tu uncle suggest kalau kamu nikah sebaik-baiknya nikah di Jabatan Agama, bukan nikah di rumah. Kadang-kadang orang imam yang datang ke rumah ni, kamu lagi yang tidak pernah mau periksa ataupun senarai imam yang bertauliah di Jabatan Agama, ini yang menyebabkan kamu dah tahu dia ni imam sah bertauliah ataupun tidak. Apa cara untuk talak 3 bersama balik? Begini, apabila berlakunya lafaz talak 3, pastikan yang buat pengesahan talak 3 ni adalah si isteri. Lepas tu si isteri pula perlu diwakili oleh peguam. Okey? So kamu kena bagi tahu kenapa kamu ingin bersama kembali kepada suami. Contohnya, ini trik ataupun tips. Selepas berlakunya talak 3 tu, telah berlakunya kelamin. Di mana kelamin ni menyebabkan lahirnya seorang anak. Ini cara dia. Ataupun apa-apa saja tapi mesti melalui peguam, melalui mewakili wanita, bukan si suami. Okey? Bagi tahu kalau kamu ni tidak bersama semula akan menyebabkan darar ataupun menyebabkan mudarat terhadap diri kamu dan anak-anak. Tiada yang mau bagi nafkah apa semua, itu cara dia. Okey? Kalau isteri nak cerai tapi suami berkeras tak nak ceraikan, macam mana tu? Kamu boleh pohon cerai fasah atau taklik. Uncle sudah ajar kan balik-balik. Okey. Kalau tunda sampai gini talak 3 tu melebihi 2 minggu dah uncle, apa situasi sini akan terjadi? Kalau pasal PKP ni tidak masalah, itu tidak dikira lah. Mahkamah akan ambil kira selepas PKP juga. Okey? Kalau yang pasal talak 3 mau daftar tapi sekarang PKP, itu tidak perlulah. Biasanya dia akan bagi tempoh masa yang munasabah disebabkan oleh pandemik. Kalau isteri menolak ajakan suami, perlukah suami cari lain? Hendakkan satu kali tolak terus suami cari lain. Kamu boleh buat tuntutan dulu di mahkamah. Isteri kembali taat. Okey, Encik Azmi. Bukan derek-derek mau cari lain. Nanti lain yang dapat. Okey. Kamu ni kalau nafkah minta ajak, bagi. Nafkah isteri ada bagi ke bulan-bulan sama nafkah anak? Cukup ke tidak? Sebelum kamu timbak orang, cek dulu peluru cukup ke tidak. Takut nanti salah timbak, kena timbak balik. Okey? Kadang-kadang isteri tidak mau kena ajak ni sebab kamu tidak bagi nafkah.
Atau kamu tanpa garang kah? So, itu benda perlu diambil kira. Kalau mau kahwin dengan laki orang tanpa pengetahuan istrinya, bolehkah untuk uncle? Kah kena saman? Yes, kamu nak kena saman. Suami dia perlu memaklumkan, kepada istri pertama untuk poligami. Okey? Itu dia punya syarat. Adapun yang tidak memaklumkan adalah dia nikah duluan, lepas tu baru sahkan. Itu kena denda lagi, 5,000. Okey? Dia poligami ini ada dua cara. Satu, buat permohonan. Satu, mengesahkannya. Ataupun dia sudah nikah, lepas tu baru mau beritahu. Nikah di mana? Ada yang nikah Thailand. Ada yang nikah kampung. Okey? Lepas tu baru mau sahkan di mahkamah. Kalau yang nikah duluan, baru sahkan di mahkamah, biasanya isteri tidak tahu. Sebab apa? Dia tidak perlu dimaklumkan kepada isteri pertama kalau yang sudah nikah duluan. Okey uncle, terima kasih. Sama-sama. Kalau sudah si suami lafaz talak 3, adakah kita boleh rujuk kembali? Kalau lafaz talak 3 tu hakim sahkan cerai talak 3, maka tidak boleh kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Razman. Taufik boleh Taufik. Suami bolehkah minta hak jaga anak? Boleh? Siapa cakap tidak boleh? Suami, isteri boleh, dua-dua boleh minta hak jaga anak. Cuma kekuatan tu kebiasaan kepada si isteri. Kita tengok dulu isteri dia ada buat hal ke tidak. Kalau ada buat hal, suami boleh dapat. Banyak juga suami yang dapat nih hak jaga anak. Disebabkan oleh si isteri sudah kahwin baru. Isteri kahwin baru saja siap, suami terus ambil hak jaga anak. Saya bagaikan digantung tak bertali. Nak failkan perceraian, nikah pun belum didaftarkan. Apa saya patut buat? Apa yang perlu dibuat oleh kamu, Puan, adalah mendaftarkan dahulu pernikahan. Baru mohon cerai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan Mami Marlena. Nazhan, uncle, lanjut bab talak 3. Teruskan, apa soalan? Uncle jawab soalan lo. Assalamualaikum. Bolehkah saya menyaman pihak ketiga hingga menyebabkan perceraian? Ini soalan pun banyak. Boleh, tapi tidak relevan. Itu si uncle punya jawapan. Sebab apa? Untuk saman pihak ketiga ni adalah pendakwa syariah, bukan lawyer dan bukan kamu. Kamu hanya boleh report kepada Jabatan Agama, bagian penguatkuasaan atau siasatan, untuk dipanjangkan kes ini. Sama ada laporan kamu tu ada asas atau tidak. Kalau ada asas, barulah pihak Jabatan Agama buat laporan ke pendakwa syariah. Lepas tu pendakwa syariah lagi ambil masa untuk daftar kes, dakwaan. So, ceritanya pernahkah berlaku? Jarang berlaku. Memang pernah tapi jarang-jarang. Kalau pendakwa tu kawan kamu, abang kamu, mungkin ada harapan. Kalau tiada, tipis. Apa hak isteri kedua, Ustaz? Sama saya macam isteri pertama. Tiada beza. Isteri 1 hingga ke 4, sama. Tiada beza. Bezanya dari segi, kalau kamu tuntut harta pencarian, isteri pertama lebih sebab dia duluan kahwin. Tu sahaja. Tiada beza dari segi undang-undang maupun hukum syarak. Isteri pertama sampai ke 4. Sedangkan dalam pembagian harta faraid pun, kamu dibahagi 4 juga kalau bini yang 4. Kalau bagi isteri 2, bahagi 2. Okey? Tidak ada special bini pertama sehingga bini keempat sama. Mungkin di dunia ya, title datin isteri pertama dapat. Undang-undang syariah tiada. Kalau kita dah lafaz cerai tapi tak pergi mahkamah, boleh ke sekali? Apa yang sekali ya? Itulah yang dikena panggil kamu berzina dalam perkahwinan. Sebab kita tidak tahu status kamu, bercerai atau tidak. Hak penjagaan anak, Tuan boleh terangkan. Anak perempuan hak penjagaan pada siapa, Tuan?
Dah kisahlah anak perempuan ke anak laki, memang sama si ibu kalau di bawah umur. Selagi mana isteri tu belum nikah baru. Okey? Ada, uncle pernah dengar kena tanya. Dia cakap kalau anak perempuan hak jagaan sama bapa. Oh tidak. Dia bukan pasal anak perempuan anak laki. Yang begitu punya cerita, bila mamanya kahwin, suami baru dia tu bukan mahram. So chances untuk suami bapa ni dapat anak perempuan tu tinggi. Itu betul. Tapi kalau cakap bercerai, anak perempuan dapat sama bapa, anak laki dapat sama mama, itu silap. Itu bukan dia punya pengukur, okey? Boleh duduk sekali. Apa yang boleh duduk sekali tu? Puan Azulati kah? Kalau boleh soalan tu jangan putus-putus. Kasih satu statement sekali. Supaya uncle boleh faham apa soalan kamu. Bermakna pendakwa di pejabat agama memerlukan laluan kabel. Bukan begitu. Pejabat agama punya pendakwaan ni banyak kerja selain mau melayan kamu punya kerja. Sebab apa? Banyak lagi kerja dorang mau tangkap kaluat lah. Apa lagi? Mau dakwa orang minum arak lah. So kalau yang kes-kes pribadi ni jarang dilayan. Kalau kamu cakap perlu ada kabel, mungkinlah. Uncle cakap mungkin saja. Uncle tidak mau cakap yang benda bad thing about government servant ni. Bermakna, okey. Tepuk dada, tanya selera lah. Kamu faham-faham sendiri. Segala dokumen pernikahan tidak ada dengan saya. Macam mana saya nak daftarkan? Itulah paling susah. Kalau itu kamu cakap, uncle pun dah boleh bantu. Dokumen tiada. Siapa yang percaya kamu sudah nikah? Okey. So, mau tidak mahu, kamu kena dapatkan juga at least salinan. Okey. Ataupun kamu dapatkan daripada konsulat Thailand ke mana? Kami akhirnya membuat keputusan supaya bercerai secara baik setelah masing-masing melantik peguam. That's good. Okay. Cerailah cara baik. Jangan gaduh-gaduh. Kalau si isteri sudah kahwin baru, bagaimana dengan hak jagaan anak? Si bapa kepada anak tersebut boleh memohon ubah perintah hak jagaan anak disebabkan mamanya yang sudah kahwin baru. Kamu boleh dapatkan peguam untuk buat ubah perintah hak jagaan anak. Kalau isteri kahwin lain tapi isteri tak nak lepaskan hak kepada ayah, boleh ke kita pergi mahkamah? Boleh. Okey, tiada masalah. Kamu boleh cuba buat tuntutan hadanah. Kalau mamanya sudah buat tuntutan hadanah, dia sudah dapat perintah mahkamah, kamu boleh buat tuntutan ubah perintah hadanah disebabkan matan yang berlaku. Apa matan yang berlaku? Ibunya kahwin. Kalau hak jagaan penuh pada si ibu tapi ibu nak kahwin lagi, macam mana? Ada masalah ke? Memang tak ada hak langsung ke? Ada. Jadi kamu bincanglah. Memang ada, tapi bila kamu sudah nikah, dia punya kekuatan untuk suami rebut balik tu tinggi. Faham ah? Terutamanya anak perempuan. Sebab apa? Anak perempuan tidak muhrim terhadap suami baru si mama. Itu dia punya reason. Tapi bergantung juga sama ada kebajikan anak tu lebih baik dengan kamu sebagai ibu ataupun dengan bapa. Kalau si ibu tu lebih baik kebajikan, pendidikan, agama, perubatan apa semua tu diambil kira, jadi hakim tetap akan bagi juga kepada si ibu. Sebab ini banyak dia punya sebab dalam hak jagaan anak. Apa pendapat awak tentang kes Sultan Kelantan dan cerai isteri? Okey, uncle tidak mau komen lah bab tu. Kamu cari lawyer lain. Baca di Tidak. internet. Cari di internet. Okey. Kita cerita orang biasa-biasa aja. Kalau mau cerita kes Sultan, kamu kena cari lawyer yang high profile. Uncle ni mau bantu
uncle punya prospect client, uncle punya followers di sini sebab dorang tak mampu mau hire lawyer. Kadang-kadang ada yang mau hikmat percuma. So, kita tak payah sibuk hal sultan. Okay? Saya bernikah di Malaysia tapi pakai surat Thailand. Isteri nombor 1 dah tahu, terus suami tak balik dan hantar message. Saya bernikah di Malaysia tapi pakai surat Thailand. So itu surat bohong. So solution dia, kalau nikah di Malaysia tapi pakai surat Thailand, so ini pembohongan dokumen. So uncle dah tahu macam mana mau jawab. So kalau kamu buat di mahkamah, kamu tak payah pakai surat Thailand tu, just sahkan pernikahan kamu di Malaysia. Kalau cukup rukun, maka sahlah nikah. Sekiranya saya berkahwin baru dahulu, kemudian ex-wife kahwin tadi tu baru, layak ke saya pohon hak hadanah? 2 kali 5, 5 kali 2 juga ni. Boleh cuba. Untuk anak lelaki kamu boleh rebut lah. Tapi sama aja. Isteri kamu boleh cuba. Tidak masalah. Pakai lawyer lah. Senang. Okay. Mungkin kamu boleh dapat anak perempuan lah. Okay. Ada kemungkinan anak perempuan kamu boleh dapat. Ustaz, kalau orang zina pastu banyak juga pastu ni. Pregnant, pastu laki suruh gugurkan. Ada hukuman ke mau report tu? Boleh. Itu bukan setakat di syariah. Di sivil pun boleh sebab membunuh anak. Okay, kamu buat kes sivil jenayah terhadap ugutan bunuh terhadap kandungan. Hai uncle, hai. Uncle, kalau perempuan tiada surat, suami ada IC, bolehkah nikah di MUIS? Tidak boleh. Perlu ada surat, at least pasport atau IMM 13 kalau di Sabah. Dokumen yang sah lah. Itu kes agama lah, uncle. Itu kes agama lah, uncle. Talak 3. Apa itu? Talak 3 ni adalah cerai talak 3. Di mana si suami itu, dia lafaz cerai directly talak 3 ataupun dia cerai 3 kali. Aku ceraikan kau. Besok dia cakap lagi, aku ceraikan kau. Besok dia cakap lagi, aku ceraikan kau. 3 kali dalam seminggu. So, itu pun talak 3. Okay? So, talak 3 ni, even dalam keadaan mabuk, keadaan steam, keadaan marah, dia tetap akan jatuh disebabkan oleh lafaz dia tadi. Kalau kita gaduh, terlepas cerai, tiba-tiba di mahkamah, tak ada saksi. Macam mana tu tuan? So, dia bergantung kepada keterangan si tukang lafaz, iaitu suami. Kalau dia berani menipu, maka hakim akan putusnya cerai tidak jatuh. So, okay, di FB kalau ada soalan, boleh tanya uncle soalan. Sebab uncle live di 2 tempat, TikTok dan FB. So, di FB setakat ni ada beberapa orang. Kalau berminat mau bagi soalan, boleh bagi soalan. Sebelum uncle tamatkan live kita pada 6.30 ataupun tengoklah macam mana. Okay. Uncle nak tanya, saya cerai tahun lepas tapi tak tuntut lagi yang hak lepas cerai itu termasuk nafkah. Tidak masalah, kamu boleh tuntut sekarang atau minggu depan atau tahun depan. No limitation time dalam mahkamah syariah. Kalau kita gaduh terlepas cerai cakap, mahkamah tak ada saksi macam mana? Okay, dia perlukan keterangan si suami. Uncle sudah jawab tadi. Welcome. Masih boleh ke uncle? Boleh. Tiada masalah. Kamu boleh tuntut selagi mana suami itu hidup. Kalau dia meninggal, saya nak boleh tuntut. Okay? Tapi boleh tuntut juga kalau hartas pencarian. Kalau muta'ah tidak boleh tuntutlah orang yang sudah meninggal. Okay? Hak penjagaan anak. Jika bekas isteri kahwin lain tapi bekas isteri tak kerja, hak anak macam mana, uncle? Selagi mana kamu tiada buat tuntutan di mahkamah, maka dia masih lagi
hak jaga tu kepada si ibunya. Jadi kalau kamu mau tukar, kamu kena buat tuntutan di mahkamah syariah. Tuntutan hadanah atau ubah perintah hadanah. Macam mana mau tuntut ubah perintah hadanah? Sebab sudah ada perintah hadanah sebelum ini. Maka kamu kena ubah perintah. Okey? Faham ah? So, Uncle sudah cover soalan. Belum ada soalan lagi. So, mau dekat jam 6.30 sudah. Uncle mau inform hari ni. 5.30. Sorry. 5.30 pula. Awal lagi. Actually, today is my first day kerja walaupun PKP. Cuma Uncle buka sampai jam 1 petang sahaja. Ikut SOP yang telah digariskan. Jadi kepada mereka yang berada di Kota Kinabalu, okey, bolehlah jumpa Uncle kalau ada ingin buat konsultasi. Tidak masalah. Uncle masih buka. Okey. Jadi itu bagi mereka yang mau jumpa lah. So bagi mereka yang masih mahu dapatkan percuma punya ilmu, boleh join ini platform either di live FB ataupun di TikTok. Okey. Untuk kamu Talak 3. okey, pasal talak 3 tu Lepas tu apa tu? Apa yang tak akan dapat? Apa? Jagaan anak ke apa ke? okey, bab talak 3 ni dia sama juga macam cerai-cerai lain. Cuma yang tidak samanya, si suami dan isteri tu tidak boleh bersama semula selagi mana si isteri tidak bernikah baru dan bersetubuh dengan suami barunya dan bercerai. Itu saja yang kamu perlu tahu. Okey, yang lain dia sama. Nafkah anak sama, nafkah edah sama. Untuk tuntut muta'ah pun sama. Cuma di sini Uncle mau share mengenai macam mana cara untuk peluang talak 3 pi talak 1. Di mana kamu perlu si isteri yang membuat pembelaan terhadap cerai tersebut. Okey? Jadi itulah tekniknya di mana si isteri yang fight untuk kes tersebut, bukan suami. Kalau suami dia tetap jatuh talak 3. Tapi kalau isteri yang fight, berkemungkinan boleh jatuh ke talak 1. Okey? Ada 1 jam lagi Uncle. Ya bah, Uncle salah tengok lagi ni. Ingatkan 6.30, rupanya 5.30 awal lagi. Assalamualaikum tuan. Kalau ada anak-anak, bini tak lagi, anak boleh jamin pasport ayah kah? Begini, bab-bab immigration, jangan tanya Uncle. Uncle susah mau jawab sebab Uncle tidak arif terhadap boleh jamin kan, boleh jamin. Itu kena tanya di immigration, okey? Kalau bab-bab jaminan ni. Salam Uncle, suami mualaf sekarang dia dekat Thailand. Apa ni? Dekat kat Thailand and saya kat Malaysia dengan anak-anak, okey? So apa isu dia kalau dia dekat Thailand? Kami dah PJJ selama 2 tahun, okey. Ustaz, kalau tak rasa, tiada rasa sayang sudah terhadap suami, isteri boleh minta cerai fasah? Boleh? Boleh minta cerai fasah? Kalau kamu ada lawyer, kalau tiada lawyer macam tidak dapat saya tu. Nanti lawyer akan cari alasan lain lagi. Kalau setakat tidak sayang, tidak sefahaman, kamu kena cerai biasalah sampai ke peringkat hakam. Itu yang biasa. Anak-anak tiri menuntut harta sepencarian ibu mereka terdahulu. Apakah boleh? Boleh. Tidak masalah. Itu ahli waris. Dia boleh tuntut on behalf mama dia. Kalau ada lah harta pencarian tu. Jangankan mama anak-anak tiri dia, ibu bapa dia pun boleh. Ahli waris dia boleh tuntut on behalf ibu dia. Tapi yang tuntut tu pastikan ibu dia meninggal lah. Kalau ibu dia masih hidup, tidak boleh. Mesti ibu dia sendiri. Okey? Atau bapa dia lah. Saya dari Penang. Apa habaq orang Penang? Suami mempunyai anak
tiri dari isteri dahulu yang diceraikan talak 3. Apa soalannya puan dari Penang? Salam, nak cakap ni. Talak 3 is the best thing ever. Thank you and bye-bye. Salam, nak cakap ni. Talak 3. Baik. Ah. Layan tu, semen ke bola. Okey, kenapa orang selalu cakap... Okey, mana? Kenapa orang selalu cakap kalau dah PJJ selama 2 tahun tu dah perkahwinan dah tak sah? Betul ke Uncle? Tiadalah. Kenapa pula tidak sah? Selagi mana tiada permohonan cerai, maka sah. Ustaz, anak-anak dari isteri pertama and kedua sama hak ke Ustaz? Sama. Sampai anak keempat pun sama. Salam subuh Uncle. Waalaikumsalam Fiza. Baik je Uncle. Soalan di bawah tu Uncle dah jawab. Yang mana satu? Apa soalan dia tu? Sekejap, cek dulu. Apa soalan dia tu? Terima kasih Uncle. Oh, baik Uncle. Soalan di bawah tu Uncle dah jawab. Okay, thank you. Alhamdulillah kalau sudah jawab, kamu pun dapat jawapan. So, ada apa-apa soalan lagi yang Uncle belum terjawab? Okay. Mungkin di Semenanjung sudah subuh ke sekarang? Macam mana kalau si isteri suami ugut atas jagaan? Buat report polis kalau ada ugutan. Okay. Tuan, kalau isteri lari tanpa pengetahuan suami dan keluarganya, apa hukumnya? Haram. Benda-benda yang dah baik tu haram lah, betul? Baik je Uncle, soalan. Okay. Terima kasih Uncle jawapannya, sama-sama. Semenanjung belum subuh lagi Uncle. Oh iya kan? Semenanjung belum subuh lagi. Oh ya, dia lambat 1 jam. So that's mean Semenanjung pukul 5.45 lah ni, 48. Ya, so orang Semenanjung masih sempat lagi tahajud. Sambil-sambil dengar kita punya perbincangan pada subuh ini mengenai talak 3. Jatuhkah talak 3 sekiranya dilafazkan dalam keadaan marah? Biasanya hakim akan putuskan jatuh. Dia punya cerita begini. Sedangkan lafaz cerai dalam keadaan mabuk sebab kamu minum arak pun jatuh, atau kamu tengah khayal disebabkan oleh penagihan isap dadah pun jatuh. Ini kan pula lagi dalam keadaan normal tapi marah. Okay, nak kisahlah kamu marah tahap dewa atau tahap gaban, dia tetap sah cerai talak 3 kalau hakim putuskan. Okay. So, ini kebiasaan hakim putuskan di mahkamah syariah mengikut pengalaman Uncle dalam handle case tersebut. Pernah juga Uncle hadapi talak 3 tu dia jatuhkan talak 1 pun ada. Okay, Uncle pernah handle case begitu. Ada hakim yang baik hati, walaupun laki dia lafaz talak 3, hakim jatuhkan talak 1. Sebab ini adalah bergantung pada hakim. Itu hakim lama sudah Uncle dah jumpa, so dia sudah pindah. Tapi hakim kali ini tiada ampun. Ada satu pun dia bagi peluang tapi melalui isteri. Okay, so berhati-hati dengan lafaz. Dia tiada istilah main-main, tiada istilah saya tidak sengaja, tiada istilah saya berlakon jatuh. Asal kau terlepas cakap, habis cerita. Jadi, bagi tahu sang suami, hati-hati melepaskan talak cerai. Bergaduh, cakaplah benda lain selain cerai. Okay? Jangan sikit-sikit gaduh, cerai. Si bini pula yang suka sikit-sikit ceraikan aku, ceraikan aku. Tiadalah bahasa lain, perkataan lain yang kamu mau sebut. Sebutlah yang lain. Sebab apa?
Bab cerai ni jangan dibawa main-main. Jangan dibawa marah. Sebab di mahkamah tidak ada alasan kamu marah, kamu tidak dapat di luar kawalan konon, ataupun apa lagi ya, macam-macam lah alasan. Boleh dikatakan alasan tu memang tidak diterima pakai. Okey, kita berbalik kepada soalan jika ada. Assalamualaikum. Sebelum COVID-19, nafkah anak tak masalah. Sekarang 40-50% ada kurang. Jadi saya berdosakah tak? Sebenarnya begini. Bab dosa pahala ni, Uncle susah mau jawab dalam kita punya sesi live ni. Sebab apa? Uncle lebih selesa bercakap mengenai hukum undang-undang syariah. Dalam undang-undang, kamu kena memperuntukkan nafkah kepada isteri ataupun anak-anak yang secukupnya. Secukupnya ni, dia berbeza-beza dengan orang. Ada orang makan nasi sama telur cukup. Ada orang makan kena ada lauk lagi. So dia berbeza-beza, tuan. Yang penting bagi nafkahnya ni mencukupi supaya isteri dan anak tu boleh hidup dengan selesa. Itu dia punya cerita. So kalaulah contoh kamu kurang bagi nafkah seperti mana yang telah diarahkan oleh mahkamah. Contoh mahkamah menetapkan 500. Kamu terbagi 2,5 disebabkan oleh pandemik ini menyebabkan kamu punya gaji mungkin dikurangkan. Sebab apa? Kekurangan itu kamu perlu cover balik. Kamu dianggap hutang bukan cakap itu alasan pasal pandemik. No. Sama macam bank. Bank kalau kamu sudah pinjam duit, kamu tidak ada alasan pandemik, dia suruh tetap bayar. Paling-paling dia bagi moratorium berapa bulan untuk escape bayar, lepas tu bayar balik tapi dia tambah hutang kamu. Dia tambah hutang kamu, mungkin ialah masa pinjaman kamu semakin panjang. Sama juga dengan nafkah. Jangan ambil take for granted mentang-mentang pandemik. Kamu pun sengaja-sengaja kasih kurang atau suka-suka kasih kurang. Kamu ingat nak kena bayar balik. Bayar. Kamu kurang 40% atau 50%. So nanti pandemik ni okey, kamu kena cover balik lah yang kamu sudah kena kasih kurang. Faham Kalau laki kata aku dah tak nak kau pergilah cari lelaki lain, jatuh tak? Okey, jatuhnya talak lafaz kinayah ni perlu didaftarkan ke mahkamah syariah, di mana biar hakim yang tanya si suami. Apa niat dan tujuan dia cakap, aku tak berminat, aku tak nak kau pergilah cari lelaki lain. Apa niat dia tu? Hakim akan tanya kepada suami tu. Kalau dia niat cakap saya mau bercerai waktu tu, ketika itu ya hakim, maka jatuhlah cerai. Kalau dia cakap dia tiada niat mau kasih cerai, maka tidaklah jatuh cerai. Okey, pasal tu semua lafaz cerai luar mahkamah perlu disahkan di mahkamah syariah. Kalau laki kata aku dah, okey, sudah Uncle jawab. Ibu tengah hamil, jatuh ke talak. Jatuh. Apa sia keadaan kau jatuh talak? Pasal tu kita ada edah orang mengandung dan ada edah orang yang tidak mengandung. Faham kan? Kenapa wujudnya edah untuk orang mengandung dengan edah orang yang tidak mengandung? Edah orang yang mengandung adalah panjang sampai melahirkan anak. Untuk orang edah yang tidak mengandung adalah 3 bulan atau 3 kali suci. Tapi kalau lafaz cerai time mengandung, jatuh. Banyak tu yang tanya Uncle. Uncle, jatuhkah kalau time hamil? Jatuh. So, jangan cabul-cabul tu mulut lafaz cerai. Apa yang boleh dituntut selepas cerai dan prosedur dia untuk tuntut? Ada 9 tuntutan selepas bercerai. Kita ada nafkah edah, kita ada tunggakan nafkah, kita ada muta'ah, kita ada hartas pencarian, kita ada hadana, hak jaga anak,
Lepas dapat hak jaga anak, boleh tuntut nafkah anak. Lepas tuntut nafkah anak, boleh tuntut tunggakan nafkah anak. Kalau dia selama ni nak bayar nafkah, boleh tuntut hak tempat tinggal semasa dalam iddah. Kan ada 9. Banyak. Boleh tuntut lagi ganti rugi perkahwinan. Contohnya waktu dulu kahwin, malar si laki ni suruh gadai emas, suruh utang sana utang sini, pun boleh tuntut. Banyak boleh tuntut selepas bercerai. Ada 9. Hukum suami mengusir isteri gara-gara aku ngajak pisah. Aduh. Waduh. Hukumnya, Bu, uncle-mu kurang pasti, tapi enggak boleh. Enggak bagus. Macam gitulah kali ya, kalau Indonesia. Lasman RM80. Apa tu ha? Uncle ex saya government, tapi gaji kecil. Dia bagi nafkah anak 3 orang ikut suka. Lasman RM80. Kamu buat tuntutan di mahkamah syariah. Jangan harapkan belas ihsan suami. Bila hakim putuskan, kan senang, ini suami bagi suka hati. Memanglah kamu tidak buat tuntutan di mahkamah syariah. So, uncle advice, kamu buat tuntutan di mahkamah. Kalau kamu cakap 80 tidak cukup, berapa yang cukup? Kamu kena sediakan bil. Kamu kena sediakan nota perbelanjaan untuk cukupnya kamu belanja untuk 3 orang anak dalam sebulan. Ada orang tuntut nafkah anak terlampau tinggi. Uncle nak kisah. Mungkin dia ada sebab. Sebab ialah mungkin anak orang kaya ke apa kan. So, untuk kamu minta nafkah mengikut yang kamu selera kamu tu, pastikan ada bil yang kamu boleh proof di mahkamah terhadap tuntutan kamu. Bukan kamu minta suka hati sebut. Contoh macam begini. Kenapa kamu minta nafkah anak ni 500 satu orang? Kamu buktikanlah, uncle. Bas sekolah saja tambang 100. Okey. Ngam. Tinggal lagi 400. Makan minum untuk 1 bulan 1 anak, uncle. Kalau kami bahagi-bahagi untuk 3 anak, dia pergi 200. Sudah 300. Uncle, belanja sekolah dia RM10 sehari. 20 hari sudah 200. Ngamlah 500. Kan? Ada lagi orang cakap, uncle mau beli lagi baju sekolah dia. Baju apa? Tulis. So, bolehlah put di sana mungkin 550. Kenapa? Yalah, hendak kan orang beli baju setiap bulan, tapi at least 2-3 bulan belilah. Itulah dimasukkan. So, bila hakim tanya kenapa minta 500? Inilah kira-kira dia, sama bil dia. Okey? Logik. Hakim pun luluskan. Tapi kalaulah kamu minta 1,000, bila minta bil 300 pun tidak sampai. Jadi kamu rasa hakim akan bagi 1,000? Dia akan bagilah 300 sebab itu siap bil kamu bagi. Kan? Begitu cara minta di mahkamah. Whatever application, perlukan proof. Bukan main cakap air liur sahaja. Nafkah iddah tu macam mana? Tak faham. Nafkah iddah adalah nafkah selepas bercerai. 3 bulan bagi yang tidak mengandung, sehingga melahirkan anak bagi yang mengandung. Berapa nilai minimum sepatutnya? Tidak ada nilai minimum. Kamu adalah bergantung kepada keperluan mengikut keadaan. InsyaAllah, thank you. Sebelum COVID-19, nafkah... Okey, ini pun uncle sudah jawab. InsyaAllah, thank you. Sebelum COVID-19, nafkah anak... Okey. Nafkah anak 428. Ui, meletup. Sekarang 15. Okey lah tu, sikit saja. Bagi nafkah. Tak apa. Itu kalau mahkamah tetapkan, nanti boleh tunggakan tu boleh bayar balik lah. Tidak masalah. At least 15 masih boleh lah. Relevan lagi. Ingatkan yang macam tadi RM80. Kalau RM80 tu uncle pun dah tahu mau cakap macam mana. Macam mana anak mau hidup RM80. RM80 bahagi 30 hari. Memang dahsyat lah. Kalau beli telur berapa tray pun aku rasa tidak sampai 1 bulan.
Seminggu pun habis kali kan. Untuk 3 orang. Saya sudah buat tuntutan nafkah anak tapi tetap bagi on off macam mana tu. Kamu boleh buat saman penghutang penghakiman. Okey? Tanya peguam. Kalau peguam kamu cakap tidak mampu, ada peguam kerajaan. Okey? So, kamu ada option. Peguam ni ada yang swasta, ada yang kerajaan. So, tak payah risau. Kalau sudah buat tuntutan nafkah anak tapi on off. Okey, Uncle sudah jawab. Terima kasih Uncle. Sama-sama. Uncle, bapa perlu bagi nafkah anak sampai umur berapa? Sampai umur 18 tahun. Kalau dia belajar lagi, contohnya sambung degree, diploma, whatever, sampai umur dia 22 tahun, dah silap Uncle, atau 24, dah silap lah. Sampai habis pengajian dia tu. Dah silap Uncle 22 atau 24, nanti Uncle cek balik. Okey? Tapi anak tu kena buat tuntutan sendiri. Bukan mamaknya sudah, kalau sudah umur 18 tahun. Okey. Kalau Kristian, bolehkah tuntut nafkah? Uncle tak tahu kalau Kristian. Uncle ni lawyer syar'i. Rasanya boleh. Sebab Islam dengan non-Muslim ni, tuntutan lebih kurang juga. Rasanya lah. Uncle tak confirm. Tanya lawyer civil. Assalamualaikum Ustaz. Orang meninggal, tahukah kita merindui mereka? Okey, tanya soalan undang-undang lah. Uncle bukan yang pakar dalam bidang gaib ni. Isteri minta duit sebanyak 3K untuk bayar hutang orang ketiga. Lepas tu janji damai. Macam mana tu tuan? Apa tindakan yang dibuat? Itu dari kamu saya, sebab pasal minta duit kan. Kalau kamu masih laki, bekas isteri ke isteri ya. Kalau isteri, kan isteri tanggung jawab kamu, bantulah isteri. Okey. Apa masih sahkah kahwin? Pasal apa ni ya? Apa soalan dia, masih kesahkah kahwin? Isteri minta duit 3K. Tak pernah pula saya dapat nafkah iddah, Uncle. Macam mana kau mau dapat, kau tidak tuntut di mahkamah? Dia bagi nafkah anak-anak je. Boleh tuntut lagi kah? Boleh, Puan. Puan apa ni? Nazhan 89. Boleh tuntut, Puan. Boleh tuntut di mahkamah. Kamu boleh tuntut nafkah iddah di mahkamah syariah. Uncle, kalau si isteri tuntut cerai, si suami pula tidak lafaz talak. Lepas tu 4 tahun, apa tadi tu? Lepas tu 4 tahun tidak bersama sudah. So, soalannya adakah dia berceraikan? Tidak. So, kamu kena buat tuntutan di mahkamah syariah sampai mahkamah perintahkan cerai, barulah kamu bercerai. Okey? Tidak ada cerita kamu tidak duduk sama-sama, tidak sekatil berapa tahun dia bercerai. Tidak. Kamu kena pohon di mahkamah syariah sampai keluar perintah kuning mahkamah tu, cakap kamu bercerai. Barulah cerai. Faham ah? Jangan lagi tanya Uncle, suami saya hilang. Saya sudah bercerai kah? Uncle, suami saya 10 tahun tidak bagi nafkah. Saya bercerai kah? Uncle, saya sudah tidak sebilik sama laki saya mau 5 bulan. Saya bercerai kah? Tidak. Selagi mana kamu tidak buat tuntutan di mahkamah sehingga mahkamah putuskan kamu bercerai. Keluar perintah cerai. Dan kamu boleh daftar cerai di Jahin sampai keluar sijil cerai. Sekarang Uncle mau explain. Perintah cerai, sijil cerai adalah benda yang berlainan. Ada 2 ni ya. Perintah cerai bila kamu dapat, kamu kena daftar ke Jabatan Agama untuk dapatkan sijil cerai. Sijil cerai ini biasanya akan dapat dalam masa 4 bulan. Sebab dia tunggu tempoh iddah habis. Perintah cerai akan dapat setelah kes kamu selesai di hadapan hakim, habis bicara. Faham ah? Banyak yang keliru. Perintah cerai sama sijil cerai. Perintah cerai dapat daripada mahkamah syariah. Sijil cerai dapat daripada Jabatan Agama. Kalau macam Sabah panggil Jahin. Ada lagi yang panggil MUIS. Ini orang Sabah, Uncle mau tegur sikit. Jangan kamu pikir sejadi MUIS. Okey? MUIS ni Majlis Ugama Islam Sabah. Bukan Jahin. Tempat sijil kahwin, tempat kamu daftar nikah, Jahin.
Uncle nak kasih salah Muiz juga, sebab dulu-dulu memang sijil dia Muiz, yang sekarang Jahin. Di dalam bangunan Muiz ada banyak pejabat. Ada Mahkamah Syariah, ada Jabatan Air, apa lagi ada? Ada Jabatan Kebajikan, ada Pusat Zakat, Baitul Mal, banyak pejabat di Muiz. Jadi ada yang tanya Uncle, Muiz buka kah? Uncle pun tidak tahu. Dalam Muiz tu banyak pejabat. So, Uncle mau explain. Okay? Kok bisa? Apa yang bisanya itu, Bu? Astaghfirullah. Mukminan awal mukminat. Nah. Sekejap, Uncle baca dulu. Tak pernah pula saya. Okey, masih sahkah kahwin? Uncle pun. Uncle, kalau si isteri tuntut cerai, okey, kamu kena buat tuntutan perceraian kamu di mahkamah. Thank you, Uncle. Welcome. Bolehkah keluarga arwah suami menuntut harta yang telah diberikan dan tukar nama isteri? Tak boleh. Kalau itu suami kasih isteri, tidak boleh. Tapi kalau keluarga si suami, dia tuntut harta sepencarian kepada kamu, boleh. Tidak masalah. Sama ada itu harta sepencarian atau tidak, itu isu dia. Nak, hak penjagaan anak macam mana? Apa soalan dia? Kamu tanya putus-putus, Puan apa nih nama dia? Jadi Uncle susah mau jawab. Siapa nih? Norzara, apa nih? Okey, Norzara, Puan Norzara. Tanya biar lengkap. Jadi Uncle senang jawab. Kalau kamu tanya putus-putus, Uncle tak faham. Uncle, cerai talak 3. Kalau suami cakap dekat hakim bukan niat dari hati dia, masa lafaz, memang tiada harapan ke? Tiada harapan. Kalau suami saya cakap, tiada harapan. Yang ada harapan, bini yang cakap. Okey? Sekarang bini kena proof kenapa tidak boleh talak 3, kenapa talak 1. Itu sih harapan kamu. Kamu kena pakai peguam. Tanpa peguam, Uncle cakap tiada harapan. Itu sih. Sebab peguam kena explain tu, kenapa perlu talak 1 bukan talak 3. Dia kena melalui diwakili peguam kepada si isteri, bukan suami. Kalau suami yang mau cakap, even dia pakailah apa dia punya lawyer, hakim akan tetap jatuhkan talak 3. Sebab apa? Dia yang cakap. Kenapa talak 3 jadi talak 1 bila sama isteri? Sebab hakim memandang dan memikirkan kemaslahatan terhadap si isteri dan anak-anak. Kalau melalui si suami, confirm dia tidak ampun. Sebab dia yang nafsu dia melafaz talak. Tapi jatuhnya talak 3 ke talak 1 tu adalah disebabkan oleh request si isteri, disebabkan kalaulah hakim putuskan talak 3 akan mudarat terhadap isteri dan anak-anak. Itu yang Uncle mau kasih sampai, perlu melalui lawyer mewakili isteri. Kalau kamu mau kasih kurang. Ini bukan cakap 100% lah. Ada juga orang try fail. Tapi ada orang try lepas. So Uncle ambil kira yang berjaya. Sebab kes talak 3 ke talak 1 berjaya di Kelantan. So Uncle tengah follow tu case juga. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nafkah anak 2 orang 1 bulan kena bayar berapa ratus? Tidak tahu. Tuntut di mahkamah. Setiap orang lain-lain dia punya kadar nafkah. So mana boleh tanya Uncle berapa ngam? Nanti Uncle sebut RM2, marah juga kamu kan? So perlu kamu sediakan bil. Berapa kebiasaan cukup anak tu? Itulah kadar nafkah yang sesuai. Okay? Contoh kamu belanja dalam sebulan untuk anak-anak ni, contohnya 700 untuk 2 orang. So that's mean kamu minta lah 350 untuk seorang. Okay, faham ah? Atau minta lebih sikit lah untuk mungkin beli baju kan? Untuk bawa KFC. Assalamualaikum baby. Waalaikumsalam Puan baby. Baby apa ni ya?
Dah nampak. Azmi, bekas isteri skandal dengan laki-laki. Hak anak boleh ke suami dapat? InsyaAllah boleh. Kalau kamu boleh buktikan yang isteri kamu tu skandal. Kalau cakap mulut saja, tiada harapan. So, buktikan. Bawa saksi yang isteri kamu skandal dengan lelaki-lelaki lain. Okay, semua orang boleh tuduh orang. Tapi bukan semua orang boleh buktikan tuduhan tu. Salam, uncle. Kalau mentua halau menantu dari rumah sebab anak lelaki dia mau kahwin dengan perempuan lain. Soalannya apa? Bolehkah kamu minta cerai? Boleh. Kalau suami terucap talak 3 kepada isteri, ini lagi perkataan ayat power, terucap, didengar oleh ibu si isteri, adakah jatuh talak? Jatuh kalau kamu laporkan ke mahkamah. Dan kalau kamu tidak laporkan pun, kamu terawang-awang, tidak tahu sama ada sah ataupun tidak. Okey? Ustaz, kalau lelaki tak adil, boleh minta fasah? Boleh. Boleh. Bah, kalau kau, ini lagi lah baby Zida ni. Hahaha, aku tanya je bah, supaya nanti kalau kahwin tahu sudah hak. Oh, belum kahwin. Okey, good. Boleh. Belajarlah sebanyak-banyaknya. Jangan nanti sudah kahwin baru mau tahu, kan? Salam, kalau sudah tidak sefahaman dan tinggal asing sekarang, almost 2 years. Okay. Laki tak mahu cerai. Kamu boleh mohon cerai walau lelaki tidak setuju. Apakah jenis cerai yang boleh kamu pohon tanpa persetujuan si suami? Cerai fasah, cerai taklik. Jadi kamu pohonlah cerai tersebut. Walaupun suami tidak setuju, kamu masih boleh cerai. Kalau sudah lafaz talak tapi tak pergi mahkamah, macam mana tu? Kamu ada kemungkinan berzina dalam perkahwinan. Apakah hukum zina? Sendiri mau ingat. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Yes, selamat pagi. Uncle, saya keluar dulu. Ya, Uncle. Thank you. Okey, keluarlah. Oi, pukul 6 sudah. Azan sudah. Siap-siap dululah. Okey. Selamat menunaikan solat subuh bagi yang di Semenanjung. Salam subuh. Assalamualaikum, Uncle. Salam subuh. Saya baru add tuan. Okey, silakan. Uncle, sekarang musim PKP pejabat MUIS bukakah? Ini lagi seorang bertanya ni. Uncle tak tahu. Hari ni Uncle baru mau masuk MUIS. Pagi ni. Nanti besoklah Uncle kasih tahu. Atau hari inilah, malam kah? Tapi jawab semua soalan saya. Ya Ustaz, thank you. Okey, welcome. Uncle, macam mana kalau si suami tidak mampu? Mana ya? Kalau si suami tidak mampu, pesan tu kita still boleh minta. Kita boleh minta dia pengkomitan sampai dia kena tangkap, masuk penjara. Kalau dia ingkar terhadap arahan mahkamah. Sebab apa? Sandaran terhadap nafkah anak ni, dia boleh disandarkan terhadap keluarga si suami. Okey? Contohnya bapa mama dia, adik-beradik dia. Uncle, kalau suami pernah cakap dekat perempuan lain dah cerai dengan isteri dan suka cakap nak berpisah, itu tidak lafaz cerai. Okey? Dia kena bercakap cerai ni kepada si isteri. Itu juga boleh dianggap cerai kinayah. So, kena buat pengesahan di mahkamah. Kalau suami kau akun, dia pernah cakap sama perempuan, mungkin boleh jatuh talak. Tapi kalau dia tidak mengaku, itu yang masalah. Salam dari Sarawak. Waalaikumsalam, Miak Sarawak. Okey, adakah jatuh talak? Jatuh talak kalau suami mengaku dia ada cakap. Okey? Kalau dia tidak mengaku, bohong, tidak jatuh. Assalamualaikum, salam dari Tarakan, Kalimantan Utara. Sebelah Tawau ni kan. Waalaikumsalam, Kasim kah?
Tuan Kasim kah, Puan Kasim? Ha? Salam dari Kuching. Waalaikumsalam. Siapa ni? Zam Amalina apa? Apa kabar orang Kuching? Okey uncle, saya tunggu. Apa yang mau ditunggu? Oh, tunggu tu Muis buka ke tidak? Okey, nantilah tanya balik ah. Kalau lelaki, kamu mau tanya Muis ni pasal mahkamah ke Jahin? Sebab Muis ni banyak jabatan kerajaan, ada kebajikan, ada Baitul Mal, ada zakat, apa lagi office di situ tu. Kalau lelaki janji-janji mau kahwin, pas tu tidak juga dibawa kahwin, tapi sudah berzina, bolehkah report lelaki itu? Boleh? Kamu reportlah di Jabatan Agama. Dia sudah gintak kamu. Kan? Tapi dua-dua lah kena. Itu sajalah. Dia punya consequences. Bertunang sudah ke belum? Kalau sudah bertunang, putus tunang, boleh buat tuntutan ganti rugi pertunangan. That's why itulah jangan berzina. Kan banyak lelaki ini suka berjanji sebab mau kamu punya badan saja. Jadi pastikan badan kamu dimiliki selepas berlakunya akad nikah. Kalau enggak kau tengok macam ini, sekarang baru mau repot sana repot sini. Kan rugi. Ulang balik uncle pasal tuntutan tadi. Tuntutan apa yang mau diulang? Tanya lo nanti tuntutan apa. Ustaz, kau sudah tinggal asking more. Kau sudah tinggal asking more. Tahun wannya bukan otomatik. Jatuh talak tak? Apa ni ya? Okey. Talak cerai ni tidak berlaku secara otomatik ya Puan Azidah. Dia perlu buat tuntutan di Mahkamah Syariah. Kamu kena daftarkan kes ke Mahkamah Syariah. Buat tuntutan fasah sebab laki kamu 1 tahun sudah tinggalkan kamu. Okey. Dia tidak akan berlaku otomatik cerai. Kamu mesti dapatkan juga perintah cerai sama sijil cerai. Barulah kamu dianggap cerai. Dia tak mengaku tapi perempuan tu yang cakap ada. Bawalah perempuan tu ke mahkamah. Dijadikan saksi puan. Kalau dia sanggup. Biasanya tidak sanggup. Suami abaikan isteri. Pertama dan lebih pentingkan isteri kedua. So kalau puan rasa telah tidak diadili dan ingin bercerai, puan boleh mohon cerai fasah puan. Puan Niara kah? Niana kah? Hahaha, tanya aja astaga. Hahaha, malu. Sudah. Hahaha. Apa itu? Janganlah bakau malu. Belajar mana boleh malu, biar bujang. Penting banyak ilmu. Haha, ayat tu bah, gintak. Yalah, bahasa Sabah saya tu. Tempat lain dah faham tu gintak tu apa. Gintak ni berkelamin lah. Mau urus surat cerai ya uncle? Okey, uruslah surat cerai. Kalau ada surat nikah, boleh buat surat cerai. Tapi kena bercerai. Oh, okey faham. Sekarang, thank you. Bagaimana kalau si suami tidak mampu bayar tuntutan yang ditetapkan oleh mahkamah? Kalau dia tidak mampu, mahkamah biasa arahkan untuk keluarga dia yang bayar. Terima kasih uncle atas penjelasan. Sama-sama. Okey. Question pun tiada. Sekejap uncle minum dulu. Alright. Okey, setakat ni uncle sudah jawab semua soalan. Ada lagi yang baru. Okey. Mau tanya Ustaz, kalau si isteri sudah nikah lagi tapi si suami belum bilang cerai tapi udah pisah 3 tahun. Macam mana bini kau boleh kahwin belum ada sijil cerai? Nikah kampung ah? Biasanya isteri yang belum ada sijil cerai dia tidak boleh kahwin baru. Okey?
Kecuali dia membohong, dia cakap dia bujang. Kena ada pengesahan bujang. So, uncle boleh cakap perkahwinannya itu difarahkan selagi mana belum bercerai. Tidak sah. Okay? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa lama proses pendakwaan kerana bernikah di Thailand? Okay, macam ini. Dakwaan terhadap nikah Thailand ni dia lambat. Apabila kamu buat pengesahan nikah di Malaysia, dakwaan pasal kamu nikah Thailand ni dia lama lagi. Kadang-kadang 6 bulan ke atas. Kadang-kadang setahun. Kadang-kadang 2 tahun. Selalunya macam gitulah. Ada paling cepat pun 6 bulan selepas kamu buat pengesahan nikah di Malaysia. Payah apa ni ya? Payah, malu, sis mau belajar. Sama-sama mau belajar. Tak payah malu. Betul tu mau malu. Buat apa? Begintak ndada orang malu. Belajar malu. Kan manangam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau tiap kali bergaduh, dorang lafaz talak 3, macam mana tu? Kalau keluar rumah. Kalau dia lafaz talak 3, maka kamu perlu buat pengesahan lafaz cerai tersebut. Berkemungkinan kamu ni sudah pun sah cerai. So, biar hakim yang putuskan. Tuan, kalau isteri ada orang ketiga, lepas tu isteri mengaku cerai, macam mana tu? Tuan, hak talak adalah suami, bukan isteri. Isteri mengaku bercerai kah, dia minta cerai kah, dia tidak akan bercerai. Okey? Tapi lelaki ni berbeza sebab hak talak di tangan lelaki, bukan si isteri. Kalau isteri mengaku bujang, dia bukan lafaz cerai. Sebab si isteri ni, dia bukan boleh melafazkan cerai. Faham ah? Okay, thank you. Uncle, kalau perempuan pernah berkahwin kampung dengan suami pertama, lepas tu bercerai, dia kahwin baru. Tengoklah kahwin kampung dia tu sah ke tidak. Itu isu dia sekarang. Okay? Perlukah si perempuan tu kena beritahu dekat JAIS yang perempuan tu pernah berkahwin kampung? Perlu. Sebab apa? Orang yang mau kasih nikah tu, dia mau pastikan dulu bercerai ke tidak. Kalau tidak bercerai, dia tidak boleh nikah. Sebab nikah kampung ni bukan semestinya tidak sah dari segi syarak. Ada yang sah bila dia cukup 5 rukun. Okey? Kalau rukun yang tidak sah tu, itu mungkinlah. Okey? Oh, kenapa lama begitu ya kalau mengandung? Macam mana ya kalau lambat pendakwaan? Pengesahan nikah boleh buat awal. Dakwaan yang lambat. Sebab dakwaan ni dia ikut queue. Kalau kamu mengandung, siapa suruh kamu mengandung? Maksudnya kamu ni mengandung sebelum nikah ni kan? Okey. Kamu kena cepat-cepat daftarkan nikah kamu tersebut. Uncle faham ni, kamu takut nanti lahir, sijil nikah tu belum keluar. Sebenarnya sijil nikah tu kamu boleh dapatkan dia punya salinan di Jahin. Jahin akan sediakan salinan tu yang disahkan benar. So, kamu boleh bawa tu PJPN. Don't worry. Pasal kamu takut nanti bin atau binti Abdullah bahkan. Tapi ingat kalau anak tu tidak cukup 6 bulan komariah, selepas kamu bernikah, anak tu tetap dibin atau dibintikan Abdullah. Itu kamu kena terima hakikat. Nah, kalau tiada sijil nikah tu uncle, boleh juga kah itu? Yang tiada sijil nikah mau apa? Boleh juga apa? Cerai? Tidak boleh. Mesti sahkan dulu kamu punya nikah, baru boleh cerai. Rukun nikah kampung apa Ustaz? Bukan rukun nikah kampung, bah. Jangan buat-buat bahasa. Rukun nikah mengikut Islam ada 5. Pertama ada bakal suami, ada bakal isteri, adanya wali, adanya saksi terhadap pernikahan. Yang 5 ijab dan kabul. Selalu orang fail nombor 3 punya rukun, wali. Banyak orang ingat imam tu boleh jadi wali. Tidak. Yang hanya boleh wali kepada si perempuan adalah bapa kandung sah taraf. Ada isu Uncle cakap macam itu sebab ada bapa kandung yang tidak sah taraf. Dulu-dulu main sembarang saja. Anak tidak sah taraf pun berbintikan dorang. Itu yang perlu tahu.
Kalau bapaknya meninggal, siapakah jadi wali? Adik-beradik lelakinya ataupun datuknya. Okey? Ataupun pakcik dia sebelah bapa. Selain daripada ini, kalau tidak ada, perlu wali hakim. Bukan walikan kepada imam yang menikahkan. Salah tu ah. Selalu fail pasal itu situ. Bolehkah suami kahwin tanpa izin isteri? Boleh. Tanpa izin, bukan perlu minta izin. Dia hanya perlu maklum kepada isteri sahaja. Ustaz, adakah lelaki yang lafaz talak 3 luar mahkamah, adakah suami bayar denda? Bayar. Mana-mana lafaz cerai luar mahkamah, bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Banyak masalah mau tanya, tapi tidak tahu mau mula dari mana. Bermula terlalu complicated. 4 years gantung status. Tiada nafkah. Pesakit. Saya tak dapat mengesahkan nikah dari mahkamah, tapi sijil lambat dapat sebab belum dapat keputusan pendakwaan. So, kena buatlah dulu. Sedangkan, macam mana kamu belikan dakwa? Kamu belum buat pengesahan. Pelik juga, Uncle. Kes di mana ni ya? Negeri mana? Sedangkan, apa ni? Okey. Saya dah dapat pengesahan nikah dari mahkamah, tapi okey, pengesahan nikah sudah dapat. Okey, tunggu sajalah. Sedangkan gaji bekas suami 2,500. Okey, sebenarnya kita boleh tuntut nafkah anak 40% daripada nilai gaji suami. Itu formula dia di mahkamah. Kalau bekas bini minta nafkah anak 3,000 sebulan dengan bekas suami, bolehkah? Boleh. Asal dia ada alasan yang wajar dan munasabah, 10,000 pun boleh. Tidak masalah. Ustaz, anak yang berbinkan Abdullah ini, samakah hak dengan anak yang berbinkan nama bapa? Tidak sama. Anak yang berbinkan Abdullah yang tidak dinasabkan, dia tidak wajib dibayar nafkah anak. Dan dia tidak boleh menerima apa-apa harta daripada bapa kandung dia. Bila sudah meninggal, maksudnya faraid. Dia tidak layak dapat faraid. So, anak yang berbinkan Abdullah ni, Uncle sarankan supaya bapaknya buatlah hibah ataupun wasiat untuk bagi kepada anak-anak yang berbinkan Abdullah ni. Supaya adil kepada anak tersebut. Sebab dia berbinkan Abdullah ni bukan salah dia. Salah bapa mamak dia. Sebab kasih lahir dia, kasih mengandung dia awal daripada tempoh nikah. Bolehkah saya mengandung? Kenapa kau boleh mengandung? Kenapa tidak boleh mengandung? Itu yang Uncle pun pelik. Soalan kau tiba-tiba. Okey, bagi soalan lu. Dulu duda, tapi dah kahwin baru pula. Hidup duda. Wow, cepatnya. Mantap. Apa tu? Salam subuh, Uncle. Okey, waalaikumsalam. So, okey. Pukul 6. Berapa sudah ni? 6.15 sudah. So, kalau tiada ada soalan, rasanya Uncle sudah lebih berapa jam ni live kan. So, okey, kita jumpa lagi. Kalau ada kesempatan malam ni, takut juga terlajak macam malam semalam. Di mana boleh buat hibah? Di lawyer firm. Okey, carilah peguam syar'i yang kamu biasa. Okey, Uncle pun ada buat. Firm Uncle pun ada buat, tidak masalah. Orang KK boleh jumpa Uncle, orang Sabah boleh jumpa Uncle. Semua bos baca. Ya, Uncle try mau buat terbaik untuk semua dalam TikTok ni. Baru nak tanya Uncle. Okey, bolehlah. Soal lah. Kalau anak perempuan ni nak nikah, tapi wali surat nikah Thai, tapi parents dah cerai, macam mana? Okey,
Untuk orang yang nikah di Thailand, ada sijil di Thailand dan ada surat konsulat Malaysia di Thailand. Kamu boleh sahkan sahaja di mahkamah syariah. Tiada masalah sebab Thailand ni dia lain dengan Malaysia. Okey? Itu tidak perlu wali daripada bapa mama dia sebab sudah dia wali raja di Thailand. Okey? Yang penting kamu sahkan pernikahan Thailand tu di Malaysia. Oh, maksudnya orang Thai ke bapa dia ni? Kalau macam gitu susah pasal wali tu, kamu boleh mohon wali hakim lah di Malaysia. Okey? Kalau yang cerita bapaknya sudah berada di Thai, mamanya mungkin bercerai-berai sudah kan? Okey, bagi wanita yang susah mau cari wali dia, kamu boleh memohon wali hakim di mahkamah syariah. Nyatakan masalah kamu. Contoh masalah kamu, bapa sukar dijumpai, tiada adik-beradik lelaki, pakcik-pakcik pun tidak ada sebab bapa kamu orang Thailand ataupun sudah pergi ke Thailand kan. So mohon wali hakim di mahkamah syariah. Itu dia punya solution. Okay. Jatuhkah talak jika suami berjanji di waktu susah katanya dia dah senang kita berpisah? Yes. So perlu sahkan taklid tersebut. Betul-betul kamu senang, berpisahlah. Saya pun orang keke uncle. Nanti kalau nampak uncle di MUIS, saya panggil uncle apa ni? TikTok Boleh panggil saja uncle. Tak payahlah aku sebut uncle TikTok. Kau sebut saya uncle. Pun uncle paham sudah tu. Okay? Terima kasih tuan, sama-sama. Uncle, kalau kahwin tiada surat nikah, mau cerai macam mana? Tiada harapanlah cerai. Sebab apa? Kamu tiada sijil nikah. Kena sahkan nikah dahulu, baru boleh bercerai. So, kalau ndak pun kamu nanti cerai kampung lah. Kan? Cerai kampung lah kamu. Okey. Sekarang pun sudah 6.15. Uncle pun sudah kering leher. Kita sambung lagi. Kita punya sesi sharing. Uncle mau cakap mengajar ni dah sesuai. Sebab uncle ni pun bukan berapa pandai kan. Jadi lawyer pun baru berapa tahun. Ini baru tahun ke-5. So uncle ni baru setahun jagung lagi lah jadi lawyer kan. Cuma uncle ni, inisiatif uncle untuk bantu uncle punya orang Sabah sama orang-orang kita lah, orang Islam kita ni yang belum faham, belum tahu pasal undang-undang syariah. So ini CSR uncle. Uncle berharap, uncle ingat pesan uncle punya mentor. Kalau kita mau senang, kita mesti bantu orang. So uncle punya bantuan ni, ilmu uncle sebagai seorang peguam, uncle bagi di dalam media sosial ni supaya orang cakap ramai yang tahu mengenai ilmu syariah. So inilah CSR uncle. Mudah-mudahan uncle diberi limpah rezeki yang mencurah-curah sebab uncle tolong orang, insya-Allah uncle pun akan dibantu oleh orang. Okey? So kita sama-sama buat macam gitu. Orang cakap kalau kita ni susah untuk kita murah rezeki, kita kena bersedekah. So uncle pun sedekahlah uncle punya ilmu mana yang uncle tahu. Kalau mau dikira ramai lagi lawyer-lawyer yang hebat, tapi ramai juga lawyer yang hebat tu mungkin tiada kesempatan macam uncle untuk buat macam ni. Ataupun dia ndak sanggup mau buat macam ni. So, ndak apalah. Yang ndak sanggup tu ndak apa. Biar uncle yang sanggup ni lah yang duluan lah. Okay, buat macam ni. Okay. So, support lah uncle. Supaya uncle ada kekuatan untuk live selalu. Untuk So, kalau kamu jumpa mana-mana yang lalat-lalat tanya anda ketentuan tu kan, yang macam tadi, saya ni uncle bukan manusia, saya ni macam-macam lah. Kadang-kadang bikin panas punya soalan. So uncle mau minta admin buang saya dia. Sebab apa? Mengganggu kita punya proses sharing ilmu kan.
Oke, admin, semoga semua dipermudahkan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan urusan uncle. Thank you. So, okay, bagi TikTok, boleh bagi diamond, boleh bagi bunga, boleh bagi nasi lemak, apa lagi yang kena suruh bagi tu, uncle pun dah faham. Mungkin boleh dapat, apa nama dia? Apa nama dia tu Mungkin boleh dapat something daripada TikTok kalau kita banyak diamond mangkali ya. Oh ya, uncle difahamkan boleh dapat allowance. Uncle nak tamak lah tu allowance, mau bagi-bagilah. Uncle just kena arahkan oleh admin, minta, uncle try minta lah. Selamat pagi, selamat pagi. Okay. Apa lagi ya? Okay, soalan pun sudah habis. So, uncle harap pasal kes talak 3 ni, okay, sudah uncle cover. Kalau macam dah puas hati lagi pasal talak 3, macam ni lah. Uncle akan completely cerita apabila kes uncle pasal talak 3 ke talak 1 tu selesai. Baru shock kita cerita macam mana uncle buat itu kes sampai berjaya. Baru best kan cerita. So, nanti uncle akan share lagi kes uncle di Mahkamah Syariah supaya boleh jadi kamu punya, apa orang cakap, contoh untuk kamu filekan di Mahkamah Syariah kan. So, uncle minta maaf kalau ada klien-klien yang sudah ada lawyer, sekali dengar uncle punya, apa ni, kita punya sharing ni, banyak yang dia terkejut berlainan dengan fakta lawyer dia tu. Uncle minta maaf, tapi uncle best talk based on enactment di negeri Sabah punya undang-undang. So, untuk uncle mau maklum perbezaan enactment di antara Mahkamah Syariah Sabah dengan Semenanjung, dia melibatkan kes anak angkat dengan harta pusaka saja yang beza. Yang lain mostly same. Okay. Ada lagi soalan last minute ni pasal nikah. Apa ni ya? Sopan lah buat soalan sahabat. Ilmu ni bukan datang sendiri. Iya, betul. Okey, mak saya nikah kali kedua di Malaysia. Tapi dengan bapa dia Thai. Macam mana mau guna sijil nikah mereka sebagai wali? Sijil nikah mereka sebagai wali. Bapa dan mama tu perlu buat pengesahan. Ginilah. Susah-susah, uncle advice supaya kamu dapatkan wali hakim. Kamu beritahu masalah bapa mama kamu nikah di Thai, tiada buat pengesahan di Malaysia. So, untuk memudahkan kamu dan mempercepatkan proses pernikahan kamu, kamu mohon wali hakim, okey? Puan apa nama dia ni ya? Puan Amira. Puan Amira, jangan susah-susah, mau pening-pening. Terus pohon saya wali hakim di Mahkamah Syariah. Thank you uncle sudah jawab semua persoalan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Mau tanya, okey. Yang kalau X tu mu'alaf dan dia tak belajar agama, adakah dia layak menjaga anak? Layak. Yang dah ajar agama tu kamu. Kamu bawa dia kahwin, kamu dah ajar agama. Hakim akan cakap macam gitu tu. Hati-hati. Jangan mau timbak-timbak orang. Timbak, tunjuk 1, 3 pergi sama kita. Kalau kamu cakap isteri tidak belajar agama, kenapa tidak ajar dia agama sebelum kahwin? Uncle bukan mau marah kamu, tuan, tapi itulah hakikat bila berlaku di mahkamah. Isteri adalah tanggungjawab suami. Jadi kalau suami mau cakap buruk pasal isteri, contohnya yang mu'alaf ni, yang orang cakap kain putih ni, memang kamu lah kena timbak kau-kau lepas tu. Okay? Saya masih dalam edah tapi suami tak bagi nafkah. Dan edah bila waktu saya harus tuntut nafkah tersebut. Kamu boleh tuntut selepas bercerai. Hari ini bercerai, besok pun boleh tuntut. Tiada masalah puan. Puan Suhaila. Okay? Ini Baby Zila ni nak kan sis, kalau kita tidak malu beri soalan dan dijawab dengan jelas oleh uncle. Nah, sis, kalau kita tidak malu beri soalan dan dijawab dengan jelas oleh uncle. Nah, betul lah, uncle jawab sudah kan?
Oh, macam mana tu uncle kalau diajarkan pun tak mahu belajar? Macam mana kamu kasih bukti dia tidak mau belajar? Itu isu di mahkamah. Kalau kamu boleh dapat bukti, contohlah kamu bawa sudah pergi jabatan agama, kelas Quran, dia tidak mahu. Ada saksi kamu, mungkin mama kamu ke bapa kamu. Okey, just buktikan. Okey, Ustaz, kalau suami selalu merendahkan, menghina isteri selalu, bolehkah minta fasa? Boleh. Buktikan yang dia selalu menghina atau merendahkan kamu. Mungkin ada dalam WhatsApp screenshot. Okey, mungkin ada anak dengar, bawa anak tu sebagai saksi di mahkamah. Iya, nasib Uncle Spotting juga walaupun dia sebut gintak. Suka betul kamu perkataan gintak. Assalamualaikum, saya nak tanya, saya sudah bercerai 2 tahun lebih, bolehkah saya tuntut nafkah anak? Boleh? Asal anak tu sama kamu. Jangan pula anak tu dijaga oleh suami, kamu minta hak nafkah anak. Memang tidak boleh lah. Selagi kamu yang jaga, boleh. Iya, nasib Uncle Spotting. Okey, gintak saja. Assalamualaikum. Okey. Selamat Hari Raya. Ya, selamat Raya. Ya, kita masih raya lagi, bulan Syawal lagi kan. Bagaimana soal jaga anak jika si isteri berkahwin lain? Okey, kalau isteri berkahwin lain, suami ada chance dapat hak jaga anak. Terutamanya anak perempuan. Uncle, bolehkah isteri tuntut cerai sebab tak mau dimadukan? Boleh? Siapa cakap tidak boleh? Sebab perasaan dia terluka. Dia mental abuse terhadap perlakuan kamu. Boleh? So, kamu buktikanlah dia tidak mental. Dia masih selesa ketawa-ketawa. Dia ni bergantung kepada situasi dan keadaan. Okey, pengalaman uncle, suami yang berpoligami, begini nah. Ni ya, ada 5 jari ya. Ada 10 jari, uncle tolak 1 saja. 90% isteri minta cerai. Dan berjaya. Bukan senang mau poligami isteri itu diam-diam. Selalunya isteri akan tuntut cerai. Okey? Sebab lebih senang dia membuktikan kamu tidak mampu berbanding mampu. Jadi, pandai-pandailah kamu jadi P.Ramlee kalau mau berpoligami. Oh, punya banyak pula cara boleh fasah ni, baru tahu. Ada 12 sebab boleh fasah. Cek dalam internet apakah 12 perkara yang membolehkan isteri mohon fasah. Ada 12 ke 13 kalau uncle tidak silap. Sudahlah uncle, mau rehat. Rehatlah kamu dulu. Uncle pun mau rehat. Okay, thank you. Betul tuh, uncle pun mau rehat sudah. Mau sedia ready kan. Okay, thank you for join uncle. Kita sambung lagi. Kalau sempat malam ni kita buat live. Okay, kita bagi cadangan lah uncle. Nanti di TikTok ke di FB. Apa tajuk yang kamu mau kita perdebatkan? Bukan debat lah. Sharing lah kan. Okay. Ada lagi soalan. Uncle ni suka berbagi ilmu tentang rumah tangga. Tidak juga suka lah. Actually, just tanggungjawab lah. Sudah, uncle. Tapi ramai view uncle ni. 6.5 sudah uncle. Ya kan? 6.5 sudah. Okey, tapi ramai sudah view. Kita sambung nantilah. Okey, kita sambung malam ni. Uncle try buat dalam jam 10 atau 10.30 malam. Okay, sebab awal-awal tu biasa uncle sama family lagi. So, mungkin dalam 10 hingga 10.30 malam kita start buat live, okay? Untuk kita bincang mengenai isu syariah lagi, okay? Nikah harus kita ambil berat dan rumah tangga. Ya, betul. Sebab itulah kita punya matlamat hidup. Ada rumah tangga, mau jaga anak, apa semua kan? So, kita jumpa lagi. Uncle ucapkan thank you for join Uncle punya live. Either di FB maupun di TikTok. Jadi, harap Uncle punya sharing, perjumpaan kita pada kali ini bagi manfaat kepada semua orang. Yang Uncle tersilap bahasa atau tersilap cakap, Uncle mohon maaf. Itu dari kelemahan Uncle sendiri. Yang baiknya itu datangnya daripada Allah. So, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, baby, sebab bagi wow.
Thank you baby sebab bagi bunga, sebab bagi wow. Okay, nasi lemak, thank you. Diamond tiada ke diamond? Pizza. Okay, pasta ke tu? Okay, thank you, thank you. Okay. Baby Zila, sangat-sangat thank you. You are very sporting punya prospect and client. Okay. Followers. Okay. See tonight. Bye. Assalamualaikum. Okay. Alah, Rahmat baru join kah? Sorry, Uncle mau left sudah. So kita jumpa malam ni ya, Tuan Rahmat.